Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 4 ya, kelas cikgu. Baik, hari ini kita akan masuk bahagian yang baru dalam graf gerakan, iaitu graf laju masa. Sebelum ni kamu dah tengok graf jarak masa. Graf mana tu? Mana cikgu ni? Sebelum ni kita dah tengok graf jarak masa, hari ni kita nak tengok graf laju masa. Baik, apa dia graf laju masa? Apa yang anda faham tentang graf laju masa? Baik, kalau kamu tengok gambar ni, ini ialah gambar speedometer. Speedometer, kita panggil ni speedometer ataupun tolok laju yang biasanya kita nampak dalam kereta, motor. Baik, jarum pada rajah yang pertama ni menunjukkan nilai kosong sini. Okay. Bermaksud kenderaan berada dalam keadaan pegun, kenderaan itu tidak berjalan, tidak bergerak. Okay. Pertambahan nilai pada rajah 2 dan rajah 3 bermaksud kelajuan kenderaan semakin bertambah. Nampak tak ni? Daripada kosong tu dia gerak ke 60 km sejam, gerak lagi ke 100 km sejam. Ini menunjukkan bahawa kelajuan kenderaan semakin bertambah. Baik, kelajuan pada rajah 4 berkurangan berbanding dengan rajah 3. Tadi dah pecut, lepas tu dia turun balik. Kelajuan ni berbanding dengan rajah 3 dalam tempoh masa tertentu. Jadi kadar perubahan laju satu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Jadi kita nak cuba tengok, kita nak cuba lukis graf laju masa. Baik, daripada satu graf laju masa, paksi yang mencancang ni, mencancang maksudnya menegak atasnya, paksi yang mencancang ni mewakili laju sesuatu gerakan. Dan paksi yang memufuk ni mewakili tempoh masa yang diambil. Jadi kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa. Kadar perubahan laju terhadap masa ataupun pecutan. Laju versus masa. Itu ialah, jadi kecerunan ni ialah pecutan. Berbanding dengan graf jarak masa, kecerunan tu ialah laju. Baik, bagaimana kamu nak lukis graf laju masa? Okay. Sama juga macam graf jarak masa, kamu boleh guna jadual laju masa dan persamaan yang diberikan. Okay, cuba tengok contoh 10 dalam buku teks kamu. Okay, jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Okay, ini tambah 1 saat, tambah 1 masa, 1 saat, 1 saat, tambah 1 saat. Okay, nampaknya seragam lah pertambahan tu seragam. Baik, laju pula, laju dalam meter per saat. Tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10 lagi. Okey, macam mana kamu nak lukis graf laju masa? Yang pertama kamu kena lukis paksi mencancang dengan paksi mengufur. Okay, ambil pembaris, pergi dekat kertas grid kamu atau kertas kotak-kotak kamu ni, petak-petak ni. Okay, lukis paksi. Paksi ni ialah paksi, namakan dia paksi apa tadi? Laju dalam unit apa? Saat. Okay, oleh kerana dibagi saat kat sini, kita gunakan unit yang diberi. Okay, lepas tu kita kena lukis paksi mengufur. Tadi paksi mencancang kan? Okay, lukis paksi mengufur, ambil pembaris, pergi kat kertas kulit kamu ni, di atas sikit kamu boleh kan? Okay, situ lah. Cikgu boleh lukis kat sini. Okay. Lukis paksi dulu. Paksi ni. Lukis kemas-kemas. Cikgu ni pun macam tu. Baik, sekarang ni ini ialah paksi, ni paksi apa ni? Padam dulu ruler kita ni. Okey, ini ialah paksi masa. Sebab kita nak melukis graf laju masa kan, laju melawan masa. Jangan lupa unit masa ni dalam saat. Okey, ini tadi unit laju meter per saat laju meter per saat. Jadi yang ni cikgu pun dah silap. Padam balik saat ni. Okey, kita punya unit ialah meter ikut je dalam kurungan tu, meter sesaat. Jangan salah unit. Baik, sekarang ni kamu plotkan koordinat. Sama je macam kita buat hari tu kan. Ini 00, koordinat 00 kat sini. Kena tentukan skala dulu. Baik, oleh kerana dia tambah 1, tambah 1, tambah 1, cikgu pilih skala seragam di paksi masa, mula dengan 0. Okay, 2 kotak ni cikgu buat 1, 2 kotak lagi buat 1, 2 kotak ni buat 1. 2 kotak ni buat 1, terlebih pula kat sini 5. Macam tu. Panjangkan sikit lagi paksi mengufuk kamu tu. Okay, laju ni tambah 10, tambah 10. Cikgu pilih 2 sampai 50. Cukup tak muat tak ni? Pilih sini 10, kata tak muat pula.
20, 30, tak muat. 40, 50 atas ni lah, dua kotak lagi 50 macam tu. Jadi tulis ni 00, kamu plotkan titik 00. Ini berapa? 1, 10. Pak C X 1, Pak C Y 10, 2, 20, 2, 20. Tak ada masalah ni, kita rasa nak melukis graf 40, 4, 40, 5, 50 yang data lebih ni tak boleh lukis atas angin Kamu kena lukis atas grid. Cikgu buat ni nak tunjukkan contoh je lah. Okay, ambil pembaris. Sambungkan koordinat-koordinat tadi. Tak ada masalah ni. Buat saja kan. Mesti lalulah semua titik ni. Macam tu. Okay, sambungkan titik tu. Dan kamu akan dapat satu garis lurus. Garis lurus ini kita namakan, garis lurus graf ini kita namakan graf laju masa. Bagi perubahan laju kereta Encik Azizul dan tempoh 5 saat. Dapatlah gambar macam ni. Ni contoh jawapan lah. Sama je kan? Contoh jawapan. Kita tengok dalam buku teks tu. Boleh? Itu ialah cara, itu contoh yang ke-10. Cuba tengok contoh 11 pula. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat. Diberi persamaan. Sekarang dia tak beri kamu jadual tapi diberi kamu persamaan. Dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam, T ialah masa dalam jam. Lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut dalam tempoh 0 hingga 0.5 jam kan? 0.5 jam ni berapa jam? 0.5 jam maknanya setengah jam lah kan? Okay. Dengan menggunakan persamaan yang diberi, okay, ini berkaitan antara V dengan T. Kamu pilih dua koordinat supaya, pilih dua titik supaya dengan dua titik tu cukup untuk kita lukis satu garis lurus. Saya pilih satu X dan satu sebab sini ada V dengan T kan. Cepat kita mengesan kesalahan. Okay, kita ada V dengan T, maknanya cikgu boleh masukkan sini T masa, T masa ni dalam apa? Dalam jam kan. Dalam kurungan kita letak unit. Lepas tu bawah ni apa? Laju kat sini unit kilometer per jam. Okey, pilih dua koordinat je. Okey, yang senang ialah masukkan T ni kosong. Okey, yang senang ni masukkan T ni kosong. Cari apa dia V. Okey, V sama dengan 800 tolak 1600 darab dengan kosong. Jadi 1600 darab dengan kosong dapat sifar Jadi tinggal 800. V sama dengan 800. Sini 800. Kamu dah dapat koordinat yang pertama. Koordinat yang kedua, cikgu masukkan yang V pula kosong. Kamu boleh pilih T ni 3, pilih T ni 4, boleh je. Tapi lebih mudah kalau kita guna sifar. Itu dia punya ketua lah untuk mudah kita cari dua pintasan. Ini satu ni pintasan dekat masa, satu ni pintasan dekat paksi laju. Sekarang ni ambil balik persamaan tadi. 1600 T, masukkan V pula kosong. Cari T. 1600 T. Ini algebra biasa. Algebra saja, dia tak ada kena-mengena dah dengan gerakan tadi, cuma kamu kena pindah. Ini kita akan dapat 1600 T sama dengan 800. T, darab, bila darab kamu pindah jadi bahagi 1600. 800 bahagi dengan 1600 berapa? Separuh kan? Tak, separuh ni kosong ni buang, 8 bagi 16 ni separuh. T sama dengan separuh ataupun T sama dengan 0.5. Masa sini kita letak 0.5. Kita buat jadual. Ada dua koordinat dekat sini. Iaitu koordinat yang pertama 0.800. Pak CX kita masa kan. Satu lagi ni 0.50. Okay. Macam tadi juga, ambil pembaris. Lukiskan Pak C dulu. Pak C kamu muat ni lah Okay. InsyaAllah muat ni. Okay. Ambil pembaris. Lukis garis. Buat Pak C dulu. Ni Pak siapa ni? Laju kan? Kan laju melawan masa. So ni laju, unit laju kilometer per jam. Okay. Confident sangat ni. Macam tu. Baik, lepas tu lukis paksi masa. Paksi masa kita X. Okay, kat bawah ni. Tengok jimat ruang sikit. Okay, lukis. Lukis atas garis Cikgu mungkin dah terselisih sikit kat situ. Okay, yang ini
ialah paksi masa dalam jam. Okey. Lepas tu kamu plotkan koordinat ni. 0800, 0800. Oh, kita kena letak skala dulu Sini kosong. Katalah kamu nak pilih 6 kotak ke 5 kotak ke 4 kotak pun tak ada masalah ni sebab kita ada 2 je koordinat ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sinilah 800 cikgu. Dia kosong 800 dekat sini. Satu lagi 0.5 kosong. 0.5 ni masa. Cikgu pilihlah ni 5 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 0.5. 0.5 kosong dekat atas sini. Okey, ambil pembaris kamu tadi. Dan sambungkan 2 koordinat yang kamu dah plot. Okey, ini ialah graf jarak masa yang kamu plot ni. Itu contoh yang ke-11. Kalau dia tak bagi kamu koordinat, dia gunakan persamaan, kira dulu. 2 koordinat sahaja cukup untuk kita lukis satu garis lurus. Okey. Apa kaitan antara luas bawah graf laju masa dengan jarak dilalui? Okay. Hari itu kita tengok, sebelum ni kita tengok graf jarak melawan masa, jarak masa. Hari ni kita tengok graf laju masa. Okay. Kalau graf jarak masa, kecerunan ialah laju. Ingat, kalau graf jarak masa, cari kecerunan maknanya cari laju. Dan semalam kita dah tengok ada 3 cara cari kecerunan dan yang biasa kita guna ialah rumus. Kita boleh guna pingkasan, boleh guna jarak mencancang dan jarak mengufuk. Tak ada masalah. Dan hari ni kita tengok laju masa. Ya, apa kaitan graf ini ataupun apakah kaitan antara luas di bawah graf. Luas ni, ada luas kan? Bentuk segi empat ni bagi graf laju masa dengan jarak. Nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Jadi secara umumnya graf laju masa ialah luas. Kalau kamu cari luas bawah graf, maknanya kamu mencari jarak. Ulang kalau graf laju masa, kalau kamu mencari luas di bawah graf, kalau bentuk segi empat lah. Kalau bentuk segitiga, bentuk segitiga. Okey, kamu mencari luas bermakna kamu mencari jarak. Ingat, ada 2 ada 2. Satu graf jarak masa, kamu cari kecerunan, maknanya kamu cari laju. Kalau graf laju masa, kamu cari luas, maknanya kamu mencari jarak. Itu dia, 2 konsep utama. Okay. Kita imbas semula. Apa yang kamu belajar masa tingkatan 1? Sebab kita nak gunakan luas kan. Sebelum ni kamu imbas rumus kecerunan. Okay, sekarang kita nak imbas semula rumus luas. Perimeter ni kita tak pakai lah. Tak pakai belum. Tak pakai untuk tajuk ini. Kalau dia nak bagi soalan penyelesaian masalah, inilah rumus perimeter. Perimeter ni maksud kamu campurkan semua sisi ni, tak ada masalah Okey, kita pergi pada luas. Dalam masa kamu tingkatan 1, tingkatan 1 tu kamu belajar dalam bab 10, perimeter dan luas, ada 4 bentuk luas yang kamu belajar. Okey, bentuk segitiga, luas sama dengan setengah, darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Tapak, darab dengan tinggi. Luas segi empat selari atau rhombus ke segi empat selari segi empat selari maknanya 2 sisi selari, 2 sisi lagi yang sepadan adalah selari. Okey, segi empat selari nak cari luasnya ialah panjang ataupun lebar darab dengan tinggi. Okey. Luas lelayang. Ini bentuk lelayang maknanya 2 sisi bertentangan ni selari, bukan selari, sama panjang. 2 sisi yang bersebelahan lagi ni sama panjang. Okay, itu apa formula ataupun rumus nak cari luas lelayang? Setengah darab dengan lebar, darab dengan lebar satu lagi. Tinggi lah, macam tu, tinggi lelayang tu. Okay, bentuk trapezium. Bentuk trapezium maknanya ada 2 sisi yang selari kat sini. Ada 2 sisi selari dan ada satu tinggi, yang tinggi tu kita kena rujuk mesti tinggi tepat kepada 2 garis selari tu. Dia tak boleh ambil yang sengit ni. Tinggi mesti yang tegak 90 darjah antara 2 garis selari tersebut. Jadi, apa rumus trapezium? Setengah, nak cari rumus luas trapezium. Setengah darab dengan, campurkan 2 ni. 2 sisi ni. A campur B, darabkan dengan tinggi trapezium tu. Ni setengah darab juga ni lah. Ini setengah darab, ini pun darab juga.
Ini luas trapezium. Jadi yang biasa kita akan pakai untuk tajuk gerakan ni, okey, ialah segitiga dan trapezium. Jadi kamu kena mahir dah hadam dah biasa dah, kena tahu dah luas segitiga dah senang dah, setengah darab tapak, darab tinggi, luas trapezium ni kalau nak pakai. Dengan satu lagi luas segi empat. Luas segi empat panjang, darab lebar. Okey, tu. Ni masa tingkatan 1 kamu belajar. Okey, masuk balik contoh 12. Okey, masuk balik contoh 12. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Jarak. Nampak dia minta kamu cari jarak. Ini ialah graf laju masa. Kalau kita nak cari jarak bermakna kita mencari luas. Luas kat mana? Di bawah graf. Cari luas di bawah graf. Kita cuba tengok garis merah A ni Apa bentuk ni? Bentuk yang kamu nampak kat sini. Bentuk apa kelas? Bentuk apa tu? Trapezium. Adam. Adam macam nak jawab je dah. Trapezium. Bentuk apa yang ada dekat dalam tu? Trapezium. Trapezium. Inilah bentuk trapezium. Kalau kamu tengok betul-betul, ini ialah bentuk trapezium. Nampak? Okey. Baik, dua garis trapezium selari kat sini. Dan tingginya ialah di sini. Ni T dia. Jadi bila kamu nak cari jarak, bermakna kamu mencari luas trapezium. Hati-hati Okay. Baik, apa formula luas trapezium? Setengah darab dengan A. A ni apa? A ni 5, B ni 10. B ni 10. 5 campur 10 darab dengan tinggi dia. Tinggi dia 4,5. 4/5. Jadi kamu 4/5. Okey, dah dapat tu. Kamu kira-kira unit apa ni? 5 dengan 10 ni kilometer per jam. Dua-dua ni kilometer per jam. 4/5 ni ialah jam. Jam. Kilometer per jam darab dengan jam. Ini kuasa 1 kan? 1 tolak 1 kalau indeks ni habis. So jawapan kita mesti dalam kilometer. Ini konsep. Ini konsep. Baik, ini kamu akan dapat bila kamu kira-kira dengan kalkulator tu dapat 6. Campurlah dulu kan. Kita buat step by step. Kita buat step by step sikit supaya kamu nampak. Yang ini 1/2 darab dengan 15. Campur dulu dalam tengah-tengah ni darab dengan 4/5. Okey. Cuba 2/1, 2/2, 5/1, 5/3, 3/2, 6 kilometer. Maknanya jarak yang dia lalui dalam masa 4/5 jam ni ialah 6 kilometer. Okey. Ataupun kamu boleh guna, tengok yang B pula. Tengok yang B. B ni bentuk apa kelas? Kalau disuruh cari jarak, bentuk apa ni? Bentuk apa tu? Bentuk apa? Trapezium. Trapezium. Okey, betul Mas. Itu ialah bentuk trapezium juga. Okey, kamu ada dua cara. Sama ada kamu nak terus cari trapezium, luas trapezium, ataupun kamu nak bahagi dua dulu pun boleh. Satu cari luas segitiga, kemudian cari luas segi empat, lepas tu campur dua-dua pun boleh juga. Dan jawapan dia akan jadi sama. Jadi kamu nak buat macam mana ni? Nak cari luas trapezium ke nak bagi dua ni? Mana lagi senang? Kalau pandai, buat je lah terus luas trapezium kan. Kalau semua maklumat tu ada, masuk je luas trapezium. Setengah darab dengan A sisi tepi ni 80 campur B yang ni. Dia ada dua yang selari ni kan. Tepi ni dua-dua ni selari. 40. Ni apa unit dia? Kilometer per jam Ini kilometer per jam. Darab dengan tinggi dia 6. Tinggi 6. 6 ni berapa unit? Minit. Tu yang kena hati-hati tu. Okey. Minit ni kamu kena tukar pada jam. Jadi bahagi dengan 60. Baru jadi jam. Okey. Jadi minit tadi dah tukar jadi jam. Jadi jam. Barulah dia hapus dapat jawapan kilometer. Okey, ini berapa? 1/2 darab dengan 120. Tengah-tengah ni 120. Darab dengan 1/10. Kalau tak pakai kalkulator lah ni buang 12 bagi 2, 1, sini 6 pun 6 kilometer. Boleh juga macam tu. 6 kilometer per jam. Itu contoh 12.
Dan kamu, maksudnya kenderaan ini bergerak sejauh 6 km dalam masa 6 minit. Okey, macam tu. Baik, contoh 13. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam masa 36 minit. Okey. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit itu. Okey. Jadi sekarang ni mula-mula graf ni laju ni atas. Okey, kelajuan bertambah, kelajuan berkurang, laju balik. Maksudnya kat sini kamu kena mencari, sebab dia nak cari jarak. Kamu ada 3 jarak, kamu boleh cari luas di bawah graf, bagi 3 tempat. Dalam masa 10 minit kemudiannya, selepas tu dan 16 minit terakhir. Maknanya ada 3 bentuk. Satu bentuk segitiga, luas dapat jarak antara 0 sampai 10. Satu lagi bentuk apa ni? Trapezium. Kamu nak pisahkan jadi segitiga dengan segi empat pun boleh tapi ni boleh guna trapezium terus. Ini pun luas trapezium. Kita dapatlah cari jarak dia. Cikgu namakan dia A, B, C. Kita cari dulu jarak dekat A. A ni setengah darab dengan tapak. Oh, benda bentuk segitiga kan? Tapak 10 darab dengan tinggi 72. Cikgu guna formula rumus segitiga. Sebab apa? Sebab bentuk dia segitiga. Bentuk dia segitiga kan? Terlebih pula kat situ. A ni bentuknya segitiga. Jadi cikgu pakai rumus segitiga. Berapa? 2 darab 5. Berapa ni? Oh, ni kilometer per jam ini minit. Maknanya yang mana kena tukar jadi minit ni? Yang mana kena tukar jadi minit? 10 ni kan? 10 ni kena bahagi dengan 60 supaya dia jadi jam. Ini kilometer per jam. Jadi jam dengan jam ni potong, tinggal jawapan kita kilometer. Okey, yang ni bila kamu darab ni kamu akan dapat 6 kilometer. Okey, itu jarak daripada 0 sampai masa 10 minit. Kita cari pula jarak B. Jarak B pula. Jarak B ini bentuk apa? Yang kedua ni bentuk dia bentuk trapezium. Bentuk trapezium kita pakai rumus trapezium. Setengah darab dengan ini apa tinggi A ni? 72 campur campur dengan 40 ni rumus trapezium darab dengan tinggi ni. Beza ni berapa? 10. Okey, yang mana yang kita kena tukarkan unit dia? Yang ini kilometer per jam. 10 masa dalam minit. Jadi kamu kena bahagi dengan 60 baru jadi jam. Okey, baru bila potong jam kita akan dapat kilometer. Okey, yang kedua ni kamu akan dapat 28 per 3 kilometer. Selesaikanlah yang tengah-tengah ni, selesaikan 72 campur ni 112. Lepas tu bahagilah 2 darab 1, 2 darab 5. Guna kalkulator kamu dapat jawapan. Okey, sekarang kita pergi pada jarak C pula. Jarak C ni bentuk ni okey, warna purple. Okay. Ini juga ialah bentuk trapezium. Ingat kalau kamu nak pakai trapezium pun boleh, nak bahagi 2, cari segitiga campur segi 4 pun boleh, tak ada masalah, jawapan sama. Okey, trapezium tu setengah darab dengan tinggi ni berapa ni? 40 campur dengan tinggi yang sebelah lagi. Dia kan 2 garis lari ni kan? 72 darab dengan berapa jarak tinggi ni? 16 kan? 16. Okey, ni selesaikan. Ada unit yang kamu kena tukar yang belakang ni. Jadikan dia jam sebab ini kilometer per jam. Jadi kita boleh potong jam, kita akan jawapan kita akan tinggal kilometer. Yang ini campur per 112 juga. Selesaikanlah dalam 2 darab 1, 2 darab 8 semua ni. Kamu akan dapat 224 per 15 kilometer. Jadi jumlah jarak, jumlah jarak sama dengan ambil 6 kilometer campur dengan ni 28 per 3 campur lagi dengan 224 per 15. Ini kita akan dapat 30.27 km. Kamu cuba buat lain ni. Baik, laju purata. Seperti yang cikgu beritahu semalam. Laju purata kita boleh gunakan segitiga, jarak, laju, masa. Nak cari laju, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak, nak cari laju purata. Untuk jawab soalan B,
Tadi saya ada jawapan soalan A ya. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak berapa tadi? Ni dapat dah ni. 30.27 kilometer. Berapa jumlah masa ni semua? Berapa jumlah masa daripada mula bergerak sampai sini? 36 minit. Tapi tu 36 minit. Dan kamu kena bahagi dengan 60 supaya jadi jam. Jadi laju purata dia kalau kamu kira-kira tu dapat 50.45 kilometer per jam. Okey, kilometer per jam. Ini contoh yang ke-13. Boleh rujuk dan boleh cuba semula contoh 13 nanti. Okey. Baik, bagaimana anda mentafsir graf laju masa? Mentafsir graf laju masa. Macam mana nak baca? Baik, inilah graf laju melawan masa, laju dalam unit meter per saat dan masa dalam saat. Baik, kita tengok satu bahagian demi bahagian. Di garis PQ, ini kecerunannya positif kan? Baik, kelajuan objek bertambah daripada U meter per saat ke V meter per saat. Dia bertambah daripada U ni ke V meter sesaat. Kecerunan graf bernilai positif, betul Kecerunan graf bernilai positif, maka kadar perubahan laju terhadap masa juga bernilai positif. Maksudnya bila kamu kira, jawapan kamu tu positif. Okey, itu menunjukkan adanya pecutan. Pecutan ialah perubahan laju terhadap perubahan masa. Baik, luas trapezium A iaitu luas di bawah graf PQ mewakili jarak. Kalau kamu cari luas trapezium A, maknanya kamu sedang mencari jarak yang dilalui dalam tempoh T1. Itu maksud graf laju masa yang pertama tadi, PQ. Okey, kemudian kita tengok QR. Apa yang berlaku di QR? Apa yang berlaku kat QR ni? Di sini kenderaan kamu bergerak. Dia tak pegun dia bukan pegun tetapi dia bergerak dengan laju seragam. Maksudnya tadi yang ni pecutan ni kamu bawa daripada kosong bawa ke 80, 90, 100, naik memecut. Tetapi dekat QR ni kamu bawa kereta ataupun basikal ataupun motor kamu tu sama je bawa 50 aja. Tapi kenderaan masih bergerak Baik, QR tidak ada perubahan laju terhadap masa, kecerunan sifar. Mana kecerunan ni sifar kan? Objek bergerak dengan laju seragam. Bergerak masih bergerak, dia bukan pegun. Baik, luas segi empat tepat B iaitu luas di bawah graf QR mewakili jarak dalam tempoh T2 hingga T1 saat. Okey, nampak tak ni bentuk segi empat. Jarak masanya adalah antara T1 hingga T2. Jadi kalau kamu cari luas segi empat, bermakna kamu mencari jarak antara Q dengan R, jarak antara Q dengan R dalam tempoh masa T1 hingga T2. Itu maksud dia. Okey, sekarang kita tengok satu lagi bentuk. Kalau graf ni menurun ke bawah ni, dia turun ke bawah macam ni, apa yang berlaku kat situ? Kelajuan objek berkurang. Graf RS ni kelajuan objek berkurang. Kecerunan graf bernilai negatif. Betul lah kan? Graf garis lurus kalau turun ke bawah dia negatif. Maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Kamu akan dapat jawapan negatif. Baik, apa yang berlaku kat situ? Sebenarnya kenderaan kamu mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan maknanya kamu tadi dah bawa 50, sekarang ni turun 40 km sejam, 30 km sejam sampai nak berhenti. Okey, tidak ada perubahan arah iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Luas segitiga C iaitu luas bawah graf RS mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T3 tolak T2 saat. Bentuk ni ialah bentuk segitiga. Bentuk graf C ni, bentuk luas ni ialah bentuk luas segitiga. Jadi bila kamu cari luas segitiga, bermakna kamu mencari jarak yang dilalui daripada titik R ke S ni. Daripada R ke S tu. Boleh dalam masa berapa saat? Dalam masa T3 tolak T2. Itu masa. Itu cara kamu mentafsir graf laju masa. Okey, tengok contoh 14. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Tengok tadi kadar perubahan laju terhadap masa. Kadar perubahan laju terhadap masa. Okey. Kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat kuasa 2 bagi 5 saat yang pertama. A tu dia minta kamu cari yang ni. Okey. Huraikan gerakan kereta dalam tempoh 5 saat yang kedua. Tambah lagi 5 saat. Dia suruh cerita apa yang berlaku kat sini.
Kemudian yang ketiga, hitungkan jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Jumlah jarak semua ni. Kita buat satu-satu. Okay, yang pertama, nak cari kadar perubahan laju. Okay. Kadar perubahan laju, apa rumus dia? Iaitu perubahan laju bagi dengan perubahan masa. Maknanya kamu mencari kecerunan lah. Kamu cari kecerunan. Perubahan laju bagi dengan perubahan masa. Kamu mencari kecerunan. Jadi kamu perlukan dua koordinat kat sini. Ini koordinat dia apa? 0, 20. Satu lagi koordinat 5, 40. Okey, masuk dalam rumus kecerunan. Apa dia? 40 tolak 20. Unit apa ni? 40 tolak 20 unit meter sesaat. Okey, bagi dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. 5 tolak 0 unit ni saat. Unit saat. Bila kamu kira-kira apa semua ni 20 bagi dengan 5 meter sesaat ini kuasa 1 naik ke atas dia akan tambah lagi negatif 2. Jadi akan dapat 4 meter sesaat kuasa 2. Inilah unit pecutan Kalau kamu dalam fizik pun kamu belajar ni unit pecutan. Kadar perubahan laju tu maksud dia apa? Pecutan. Kita tengok balik ke atas ni. Apa maksud kadar perubahan laju? Perubahan laju bagi yang perubahan masa. Pecutan. Ataupun nyah pecutan. Tak kisah. Cuma jawapan negatif positif dia akan tentukan dia tu semakin laju atau semakin kurang laju. Pecutan dia kurang memecut ataupun kurang pecut. B pula. B. B ialah huraikan gerakan kereta tempoh 5 saat kedua. Apa berlaku kat sini? Apa berlaku di situ? Kereta bergerak dengan laju seragam 40 meter sesaat. Kereta ke? 40 meter sesaat? Okey. Kereta bergerak dengan laju seragam 40 meter sesaat untuk tempoh 5 saat. Ialah sebab dibandingkan dengan saat kan. Kalau kilometer per jam dibandingkan dengan jam. Jadi kat situ kamu boleh tulis kereta bergerak dengan laju seragam berapa? 40 meter sesaat untuk tempoh masa ke atau dalam tempoh 5 saat. 5 saat ni beza antara masa ni. Itu je. Okey, C pula. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Jadi sekarang kalau nak cari jumlah jarak, bermakna kita mencari luas bawah graf. Okay, ada tiga tempat ni, tiga bentuk ni. Satu cikgu namakan dia A, ni B, ni C. Cari dulu luas jarak A ni dulu. Okay, untuk jawab C ni. Okay, jarak cikgu alihkan dulu kelas ni. Kita alihkan ke atas. Okay, jarak kita cari jarak A dulu. Jarak A bentuk apa ni? Ini bentuk trapezium kan? Bentuk trapezium. Okay, apa rumus trapezium? Setengah darab dengan apa ni? 20 Sini 20, sini 40. Okay, 20 campur 40. Unit apa ni? Meter sesaat. Darab dengan tinggi dia sini. 5 saat. Okay, ini dah selesai dah. Jawapan kita dalam meter. Ini kamu selesaikan dapat 60 bagi. Ini 60 bagi dengan 2, 30, 150 meter. Okey. Cari jarak B pula. Jarak B. B ni bentuk dia apa? Segi empat. Segi empat. Okey. Bentuk segi empat ni bentuk segi empat. Apa rumus segi empat? Panjang dan lebar. Takkanlah tak boleh pula kan. Panjang darab lebar je. Panjang berapa ni? Ambillah 40. 40 darab dengan lebar ni? 5. Ni 200 meter juga sebab unit sama kan. Sama macam atas tadi. Dia punya penghapusan unit tu. Okay, jarak C. Ini bentuk apa pula yang C ni? C ni bentuk apa? Ni, sini. Bentuk apa? Trapezium. Mana kita guna rumus trapezium. Setengah darab dengan tinggi yang ni 40, tinggi ini 60. 40 campur 60 darab dengan beza ni tinggi ialah 5. Meter per saat tadi pun sama juga, dalam meter juga. So ni berapa ni? Ni 100, 2 darab 1, 2 darab 50,
250 meter. Jadi jumlah jarak campur je lah semua. Okay, jumlah jarak sama dengan 150 campur 200 campur 250, jumlah semua 600 meter. Boleh? Itu contoh yang contoh 14. Boleh cuba-cuba kalau nak buat sendiri lepas ni. Okay. Contoh 15. Contoh akhir untuk hari ni. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai Serbaneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai Serbaneka tersebut. Okey, huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk 10 saat yang pertama. Ini ada kecerunan, maknanya ada pecutan. Okey, jadi nak cari pecutan, kita gunakan rumus kadar perubahan laju tadi. Okey, kadar perubahan laju iaitu perubahan laju bahagi dengan perubahan masa dalam masa 10 saat. Okey, apa rumus dia? Kecerunan. 00 ni 10 25. Sebab kita nak masuk dalam rumus kecerunan. Okay, ini nak cari laju, maksudnya kita cari kecerunan untuk graf laju masa. Baik. Apa dia? 25 Y2 tolak Y1. Okay, ini Y2. Ini katalah ni X1, Y1, ini X2, Y2. Okay, Y2 25 tolak 0. Lepas tu X2 tolak X1. 10 tolak 0. Okay, ini kita dapat 25 per 10 ataupun 2.5 meter sesaat. Kuasa 2. Mari kita semak sama-sama unit. Atas ni laju, meter sesaat. Bawah ni saat. Saat kuasa 1, bila tambah pada atas kita dapat meter sesaat kuasa 2. Okay, selesai soalan A. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Wong dari saat ke-10 sampai ke-20? Kereta ni, okay, tadi kita buat kesimpulan sikit. Kadar perubahan laju ataupun kereta Encik Daniel Wong mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter per saat kuasa 2 dalam tempoh 10 saat. Okay. Untuk yang B pula. Apa berlaku pada kereta Encik Wong? Dia bergerak tak? Kereta Encik Wong ni bergerak ke tidak? Firdaus. Firdaus ada ke tidak? Kereta Encik Wong ni bergerak ke tidak sebenarnya? Kelas. Ya, cikgu. Gerak. Firdaus? Okey, dia bergerak. Kereta ni bergerak. Ni. Tapi dengan laju seragam. Dia tak memecut lah, dia bergerak tapi dengan laju seragam. Ingat ini graf laju masa. Graf laju masa, dia bukan graf jarak masa. Graf laju masa kalau tak ada kecerunan maksudnya kereta ataupun kenderaan bergerak dengan laju seragam. Okay, B dah selesai. C pula. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Kadar perubahan laju terhadap masa. Okay, dalam meter sesaat, kalau sudah tengok unit pun dah tahu dia pecutan, bagi 5 saat akhir. Ni, 5 saat akhir. Maknanya kita nak cari apa? Cari kecerunan garis ni. Okay. Cari 2 koordinat. Macam biasa kalau nak cari kecerunan mesti cari 2 koordinat. Satu ni 20, 25. Satu lagi ni 35, 0. Okay. Mana satu X1, Y2 tu terpulang pada kamu. Kalau cikgu nak tengok nombor besar tolak nombor kecil, nampaknya yang ni tak apa, mana-mana pun boleh. X1, Y1, ini X2, Y2. Untuk jawab soalan C pula kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama dengan Y1 tolak Y2. Tolak Y2 kosong lah X1 tolak S2, 20 tolak 35. Ini apa unit ni? Meter sesaat, ini pun saat. Ini saat kuasa 1, bila naik ni kita akan dapat, ini kamu selesai, atas ni dapat 25, bawah ni negatif 15. Bahagi 15 darab 3, 15 darab 5, jadikan dia perpuluhan, dapat negatif. Tak nak pun tinggalkan je, 5/3. 5/3 unit meter sesaat kuasa 2. Itu kadar perubahan laju. Nampak tak? Jawapan kamu dapat negatif. Jawapan kamu negatif.
Itu menunjukkan bahawa kenderaan ini mengalami nyah pecutan dengan kelajuan 5/3 meter sesaat kuasa 2. Itu maksud dia. Jadi jawapan kamu boleh tulis dalam bentuk positif, tapi kamu kena buat satu kenyataan bahawa kadar perubahan laju ini berkurang. Pecutannya berkurang. Okey, D pula. Hitung jarak dalam meter. Okey, yang dilalui semasa nyah pecutan. Hitung jarak yang dilalui, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Jadi kat mana kawasan nyah pecutan? Dekat mana kawasan nyah pecutan? Dekat sini. Dekat sini. Ini kawasan nyah pecutan. Jadi kamu boleh cari jarak, iaitu cari luas di bawah graf. Jadi untuk D ni, jarak semasa nyah pecutan. Nyah pecutan dalam masa 15 saat yang terakhir. Carilah luas. Cari luas segitiga. Luas segitiga tu. Apa rumus luas? Tengah darab dengan tapak. Tapak ni berapa? 15. Darab dengan tinggi ni. Tinggi 25. Tinggi 25 25. Unit betul tak ni? Unit. Ini saat. Yang ni meter sesaat. Ini kuasa 1 kan? Jadi jawapan kamu dalam meter. Ini saat. Buang dengan saat ni. Kamu akan dapat 187.5 meter. Jadi kereta bergerak sejauh 187.5 meter dalam tempoh 15 saat dengan nyah pecutan 5/3 meter sesaat kuasa 2. Jadi untuk hari ni apa yang kamu tengok sebenarnya? Untuk yang hari ni. Ada yang masuk. Si Vanessa pun nak masuk. Jadi hari ni apa yang kamu tengok? Kita tengok balik daripada awal tadi. Kita tengok graf laju masa. Graf laju masa. Kadar kecerunan graf mewakili kecerunan graf mewakili pecutan. Lepas tu macam mana kamu melukis graf laju masa kalau diberi jadual perubahan laju. Kalau tak diberi jadual dan diberi persamaan pun kamu boleh lukis. Kemudian tengok apa perkaitan luas. Tadi kecerunan akan beri kamu pecutan, luas akan beri kamu jarak daripada graf laju masa. Kemudian kita buat kaji sikit tingkatan 1, rumus luas segitiga, rumus luas trapezium. Kita tengok contoh 12, untuk cari jarak kita hitung luas gunakan rumus trapezium tadi. Contoh 13 pun sama, nak cari jumlah jarak kita boleh bahagi-bahagikan setiap masa tu. Kemudian tengok kepada bentuk luas. Luas apa yang kita nak cari, bentuk apa yang kita cari, trapezium ke, segitiga ke, macam tu. Kemudian kamu nak tafsirkan graf laju masa, dekat mana kawasan pecutan, dekat mana laju seragam, dekat mana nyah pecutan. Contoh 14 pun sama, kita kira perubahan laju guna kecerunan dan kita cari jarak guna luas. Contoh 15 pun macam tu juga. Kita gunakan kecerunan untuk cari kadar perubahan laju dan kita gunakan jarak untuk cari, kita gunakan luas bawah graf untuk cari jarak.